Oke, salam dan salam sejahtera dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang mana saya baca di media, yaitu Presiden Parti Pejuang mengkritik tindakan yang dibuat oleh Presiden Parti PKA selaku pengurusi Pakatan Harapan, yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, berkenaan dengan isu yang mana dilihat tidak menyatu padukan blok pembangkang ini untuk mereka bergabung. Tetapi kalau kita lihat sisi yang mana kalau Datuk Seri Mukris nak berkata seperti itu, kita tahu bahawa sebelum ini apabila berlakunya gabungan yang dibuat iaitu Pakatan Harapan yang adanya bersatu waktu itu, akhirnya bersatu berpaling tadah kepada gabungan ini. Jadi untuk apa gabungan nak dibuat? Sebab itu saya sebagai rakyat melihat tidak payah nak buat kemah besar pun, kerana apabila berlakunya pilihan raya, maka mereka menggunakan kekuatan yang ada kepada gabungan pembangkang ini untuk mereka menang. Setelah mereka menang, mereka berpaling tadah lagi dengan parti, dengan komponen gabungan mereka. Buat apa? Yang telah pun kita rakyat lihat, apabila Pakatan Harapan itu menang, harapan rakyat tinggi menggunung berharap agar pimpinan yang ada waktu itu boleh mengubah keadaan, tetapi rupa-rupanya bukan mengubah keadaan. Pimpinan yang ada daripada parti bersatu waktu itu rata-rata berebut kekuasaan, yang mana rata-rata pimpinan parti bersatu ini tadi mendapat jawatan. Jadi tidak perlu Datuk Seri Mukris nak mengungkit ataupun nak menceritakan kenapa hal ini berlaku. Kita rakyat lebih sanggup melihat bahawa tidak perlu ada gabungan, cukup gabungan antara parti PKA, Parti Amanah dan DAP yang ada. Kerana apa yang kita lihat pun, Parti Pejuang, parti warisan yang ada, hari ini pun bertanding di PRN Johor ini. Jika betul mereka nak kerusi, mereka nak bertanding, kalau betul mereka nak bergabung, kenapa tak masuk dalam komponen PH? Kenapa nak menjadikan PH++ lah sebagainya? Ini juga berlaku di Sabah tempoh hari, yang mana kita lihat PKA diabaikan kerusi. Hari ini jelas kita lihat apabila warisan masuk ke Semenanjung dan bertanding kerusi, akhirnya bertembung juga dengan parti PH ini tadi. Maka jelaslah kita tahu bahawa apa guna gabungan kita kalau nak buat pun. Kerana mereka ini pun sama-sama berebut kekuasaan, berebut kerusi. Jadi di sini saya lihat sebagai rakyat, jika betul apa yang Datuk Seri Mukris nak perkatakan ini, bahawa tidak ada usaha daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebenarnya kami rakyat lebih sanggup tidak perlu ada usaha, kerana tidak perlu pun ada gabungan. Kerana kita dah merasa satu kali, banyak kali Datuk Seri Anwar Ibrahim dibelit, dipatuk. Jadi kita sebagai rakyat yang inginkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menerajui kepimpinan tertinggi negara sebagai Perdana Menteri, maka kita berasa yakin bahawa tidak perlu gabungan parti-parti yang baru ini tadi, yang mana dilihat hanya untuk memecah belahkan undi. Apabila mereka dah pun menang nanti, akhirnya mereka akan berpaling tadah dengan jawapan tidak selesa dengan DAP, tidak selesa dengan ahli PKA, tidak selesa dengan Parti Amanah. Dan akhirnya mereka nak buat lagi satu lagi cerita karut, yaitu Kerajaan Melayu Islam, yang mana apabila mereka dapat menjadi kerajaan dan akhirnya juga kena tendang juga. Yang sengsara adalah rakyat. Ini adalah satu cara politik yang mana apabila tidak mampu, tidak ada kuasa, maka mencarilah parti-parti yang kuat ini tadi, parti pembangkang yang kuat untuk bergabung, untuk mendapatkan tiket mereka, untuk mendapatkan kuasa mereka, dan akhirnya apabila dapat, akhirnya berpaling tadah, dan akhirnya menjual parti-parti yang ada dalam Pakatan Harapan. Yang menjadi mangsanya, yang selalu kita lihat adalah DAP. Tetapi waktu mereka jatuh, mereka tidak menceritakan DAP. Seperti juga Tun tempoh hari, waktu nak bergabung dengan Pakatan Harapan untuk mendapatkan tenaga, kekuatan, untuk mendapatkan satu gabungan yang boleh mereka nak melawan dengan Barisan Nasional waktu itu. Mereka mencari Pakatan Harapan, mereka mencari PKA, mencari DAP. Begitu juga Presiden Parti Bersatu, yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Hari ini dengan angkuh mengkritik Pakatan Harapan, dengan angkuh mengkritik DAP. Tetapi
di awal-awalnya mereka tetap mencari parti ini kerana parti ini mempunyai kekuatan. Hari ini apabila Datuk Seri Mukris menceritakan isu yang sama seperti ini, apakah rakyat nak percaya? Kuasa sekarang ni ada di tangan rakyat. Rakyat yang nak mengundi kamu orang untuk menjadi wakil rakyat. Termasuk Datuk Seri Mukris sendiri. Jadi apabila nak bercerita tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim, seolah-olah dilihat tidak berusaha. Saya percaya bahawa sebagai seorang pemimpin, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berusaha ke arah itu. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tahu situasi dan keadaan yang mana jika berusaha sekalipun, jika ada pembelitan di dalam cerita-cerita untuk nak bergabung ini, jadi tidak ada gunanya, tidak ada tujuannya. Kerana dia akan menyusahkan. Akhirnya bergabung nanti berpecah lagi. Kerana perjanjian yang ada pun sudah dilanggar. Seperti mana PRU ke-14. Jadi ini adalah satu bukti yang jelas. Yang mana kita rakyat pun faham. Dan tidak perlu lagi Datuk Seri Mukris nak cuba membuat helah berkenaan dengan isu ini. Jika nak bergabung, silakan bergabung yang mana berlakunya dalam PH dahulu. Jangan nak buat PH plus-plus. Jangan cerita nak kemah besar. Bertanding dulu yang sebaiknya. Biarpun bertembung jika punya kemenangan nanti. Dan bilangan kerusi itu mungkin cukup untuk memerintah di blok pembangkang. Maka bergabunglah. Tetapi untuk waktu sekarang ini pada saya, Pakatan Harapan maupun PRN maupun PRU tidak perlu bergabung. Cukuplah 3 gabungan ini. Dan carilah muka-muka baru untuk ditonjolkan untuk menjadi calon. Supaya politik kita ni lebih kepada demokrasi. Kerana apabila kita mengambil lagi parti yang mana ditubuhkan, yang mana baru, seperti Pejuang, seperti Muda ni nanti, dia akan menyesakkan. Kerana kita tahu orang-orang politik lama ini lah yang membuatkan politik negara kita ini seperti ini. Berada di takuk yang lama lagi. Dan apabila cara pemerintahan tetap cara yang lama, jadi negara kita ini semakin mundur ke depan, ke belakang kerana pimpinan itu tetap lama. Idealisme baru tidak dapat ditonjolkan. Kerana kepentingan-kepentingan orang politik lama ini hanya memikirkan tentang kapitalis-kapitalis yang telah pun ada di belakang mereka. Berbeza dengan tokoh-tokoh muda ini, perjuangan mereka adalah untuk rakyat. Dan mereka juga tidak memikirkan ke arah terlalu rakus dengan dunia ni, yang mana kita tahu apabila menjadi kerajaan itu mendapat tender berbilion-bilion, bertrilion-trilion. Inilah menjadi rebutan para ahli politik lama kita ini, yang mana kita lihat kayanya melebihi kemampuan mereka. Jadi sampai bila negara kita ini nak bergerak ke arah yang maju kalau ahli politik kita sendiri seperti ini? Ini pandangan saya berkenaan dengan isu ini, yang mana kalau nak komen tentang ketua pembangkang itu tidak, seolah-olah tidak dilihat tegas, tidak dilihat terlalu untuk berusaha untuk nak memperkukuhkan komponen pihak pembangkang ni, blok pembangkang ini. Jadi isunya kepercayaan pengundi akar umbi tidak ada kepada parti-parti yang selain daripada Pakatan Harapan ini tadi. Tidak ada gunanya. Karena kita tahu Pejuang pun asalnya daripada Bersatu. Bersatu akhirnya terpecah 2. Kenapa terjadi begitu? Karena pertelingkahan yang mana perebutan kuasa, yaitu perebutan Perdana Menteri. Perebutan Perdana Menteri itu yang sepatutnya hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menjadi ketua negara kita, akhirnya dinodai oleh pengkhianatan. Yang mana Parti Bersatu menggunakan PH untuk naik, hari ini mengkhianat dan akhirnya bersama dengan parti yang kalah dan nak memperjuangkan isu kluster mahkamah bahawa mereka tak nak bersekongkol. Tetapi kerajaan yang terbentuk juga daripada geng-geng yang sama, termasuk mereka yang ada dalam kerajaan yang ada hari ini. Maka apa yang nak diberikan kepada rakyat untuk dipercayai? Jadi sebaiknya Datuk Seri Anwar Ibrahim
biarkan saja. Ataupun kita lihat apabila menangnya PRN dan bagaimana bilangan kursi, jadi bagaimana nak bergabung, itu adalah lebih jelas. Jika pun ada berlaku pengkhianatan dan kerajaan itu gagal ataupun tumbang, maka tidak ada penyesalan di situ, karena sebelumnya pun kita tidak bergabung dari awal. Tapi kalau kita bergabung daripada awal dan akhirnya berlaku pengkhianatan, maka pahitlah ditelan. Yang melihat perkara ini rakyat, yang sedih adalah rakyat, karena yang mengundi itu rakyat. Jadi ini pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Maka tidak perlulah Datuk Seri Mukhlisna mengkritik Ketua Pembangkang, kerana jika beliau rasa beliau lebih hebat, letak saja calon-calon pejuang di semua kursi yang ada di PRN Johor ini untuk bertanding. Jadi biarpun 3 penjuru, 4 penjuru. Dan disinilah kita juga membuktikan bahawa parti warisan itu, apakah mereka nak membuat lagi satu gabungan lain sehingga PRU nanti maka jadi 3-4 penjuru. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So sekian, terima kasih.